Salam sejahtera kepada anda penonton setia podcast Wirausahawan. Saya Aman Fitri dan saya Ras Muhammad. Kenapa ada love Tak tahulah. Bila kau tanya tiba-tiba rasa macam kenapa aku buat kan. Kena tukar lah. Saya terima kasih. Sebenarnya nak bagi tahu, aku sebenarnya pecinta wanita dan lelaki juga. Kita cintai semua. Betul. Semua. I'm a lover lah dalam cerita. Kita kena jadi penyayang Baik. Menerima. By the way, terima kasih kepada anda dan tahniah Aman, tahniah pada semua kerana ini adalah episod ke-7 dan kita akan bersama dengan tetamu wirausahawan kita yang ke-6. Saya excited, Aman excited. Sangat. Saya harap anda juga semua excited untuk bersama-sama dengan beliau. Kali ini luar biasa. Kita panggil, kita invite yang memang terkenal juga. On trending. Trending juga. Sentiasa trending. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay. Semualah klien-klien kita. It is. Macam Kan? wow, luar biasa legend. Kita macam kita cakap hari tu, kita akan invite pelbagai latar belakang mungkin artis, mungkin sportman, mungkin politician, ramai. Tapi dalam within kita punya circle pun sebenarnya adalah mereka. Hebat-hebat belaka. Mereka lah. Ada yang sebenarnya sportman, ada yang politician, ada yang macam-macam lah. Ada yang penyanyi, ada yang selebriti dan sebagainya. Jadi kita memperhidangkan kepelbagaian dalam podcast Wirausahawan untuk kita menyantuni jiwa-jiwa anda kat luar sana. Bahasa-bahasa ni jiwa-jiwa. Baik, apa yang kita nak Kita sembang? nak tengah kan sebenarnya kita nak sembang-sembang tentang adakah Encik Ras setuju bila kita cakap ataupun kita selalu dengar benda yang best datang ni rupanya dalam time kita tak ready. It is. It happened to me many times. Most of the time lah. Many times. Sebab tu saya suka perkataan ni, when you least expect, it come your way. And that's the best feeling. When you expecting something dan dia tak datang, you kecewa. Dan perasaan kecewa tu tak best. So stop expecting but work hard towards something. Barulah you akan tiba-tiba dapat something. Celebrate. Sebab tu saya juga mengamalkan satu pepatah ni yang saya fikir benda ni lah sebenarnya membantu saya banyak dalam kehidupan hari-hari, pekerjaan dan sebagainya. Kalau pepatah bahasa Melayu dia mengatakan kalau ada kehendak di situ ada jalannya. Dalam bahasa English, if there is a will, there is a way. Sebab itulah ada pepatah juga mengatakan ulat dalam batu pun boleh hidup. Maksudnya manusia ni kalau selagi kita ada kehendak nak menyelesaikan sesuatu masalah ataupun nak jadikan sesuatu benda, mesti ada jalan, mesti ada solution. Walaupun it's almost impossible, there's no way. No, there is a way. There is a way. Katalah contoh kita dalam keadaan yang buntu, just don't just stay there, do something about it. Just keluar, ambil angin, jumpa orang, sengih kat orang, naik LRT. Eventually moment you tu akan datangkan sesuatu. Betul. Dia tak boleh buntu duduk tak boleh. Duduk je tak boleh. Sebab tu kalau orang kemurungan, dia go out orang. See people go out. Sometimes just pakai mask, pergi je tengok orang, duduk dekat tengah orang tu. Allah akan bagi kita macam-macam. Bila kita susah, Allah mungkin akan temukan kita dengan orang lagi susah. Mungkin kita rasa macam kita nak tamatkan nyawa kita, mungkin Allah bagi sedikit, hampir-hampir nak kena langgar kereta. Nasib baik aku selamat. It happen. Macam-macam kan. It's a lot of thing. Jadi bagi saya, kita sebagai manusia, kita sebagai insan yang Allah bagikan kita kehidupan, nyawa dan sebagainya, it's very important untuk setiap hari kita rasa kita jangan hilang hope. Kita jangan hilang harapan. There is a way. Mesti ada jalan macam mana kita nak buat. Sebab itulah berkait balik dengan apa yang Aman cakap tadi. Saya sekarang when age is catching up, there's a lot of things in our mind. Saya banyak idea yang saya dapat dalam keadaan yang saya tak bersedia. Contoh driving contohnya. But most of the time adalah ketika saya mandi. I love to take cool shower, but it's a hot shower. Saya memang buat tempat mandi saya tu dengan big shower. Dia kan cover my whole body. Dan saya ada dia panggil apa, water dispenser, water pressure. Dia macam dia panggil apa, water booster. Okay. Dia macam water pump. Jadi saya akan buai kuat lah, because I love to stay there and think.
and then do whatever my doing lah, whatever. Dan sometimes masa saya mandi tu lah saya dapat macam-macam idea. Dan banyak kali bila saya dapat idea, saya fikir-fikir, bila saya keluar, saya lost the idea. Hilang that idea. So apa saya buat sekarang, saya bawa phone masuk dalam shower room, dan bila saya dapat idea, saya cepat-cepat akan lap tangan saya dan saya akan pergi dan record saya punya idea tu, just voice over je. Voice over. Saya record something, saya ingat dan saya letak. Interesting. Dan, bila saya keluar, dan only saya akan take up balik dan susun balik. Because sometimes idea yang bagus, solution yang ada, dia datang dalam pelbagai keadaan dan datang dalam keadaan yang kita tak jangka. Betul. Itu saya sangat setuju. And it happens many times. You have experience? Yes. Kadang-kadang kita tengah sibuk benda lain, tapi kita tahu kita tak fokus pun kat benda tu, and idea tu datang. Tapi kita kena settlekan benda ni, mana aku nak letak idea aku. Yes. In a moment, you tak jot down, and that's it. Gone. Dan you janganlah jot down while you driving. Tak boleh. Janganlah jot down while you shower. That's why gunanya teknologi. Kan untuk you cepat-cepat record something supaya you faham lah, ingat kan. So something like that lah. So pada anda di luar sana yang ada mungkin juga kan, apa dia? Yang ada happens. Ada. Mesti ramai. Allah bagi kita ilham. Allah membantu kita dengan pelbagai cara. Kadang-kadang Allah lorongkan manusia untuk membantu kita. Kadang-kadang Allah lorongkan kejadian untuk bagi kita kesedaran. Kadang-kadang Allah bagi idea direct pada kita. Kadang-kadang Allah bagi dalam keadaan kita tidur, termimpi-mimpi, macam-macam. So pada anda di luar sana, bukan kata nak advice, nak apa, ni daripada pengalaman lah. Jangan sekali-kali rasa there is no way, benda tu semua tak ada yang possible. Mesti ada jalan penyelesaiannya. Bagaimana? Sebab come on, kita manusia semua ada masalah. Mesti. Do I have problem? Trust me, you don't want to wake up tomorrow as me. I don't know whether you can handle or not. It's a lot of problem. Tapi ingat tak apa yang ulama selalu cakap? Allah takkan menguji hambanya di luar kemampuannya. Exactly. So peganglah benda tu. Ujian dia tu datang dalam kemampuan kita. Kita boleh buat. But now is our mentality now. Effort kita ni, kita nak selesaikan ke kita nak tunggu je? Biarkan. Aku dah pergi interview dah 50 kali. Lepas tu dah tak ada orang biar aku kerja. Mungkin kau nak kena improve part kau cakap masa interview. Mungkin pemakaian kau. Kau kena tengok kan. Banyak faktor lah kau kena tengok. Betul. Perfume tu betul ke tak, macam Tuan Suhail cakap. Yes. Betul tak? Mainkan peranan. Come on lah. First impression ni semua orang ada. Exactly. Orang akan nilai kita at the first time dia tengok kita. Dia buka mulut je tak pun satu tapak masuk. Dia tengok dah. Cara kau pakai baju, cara kau sikat rambut kau, bau kau ni hancing kau. Saya macam bau dia. Contoh. Kan kita nak bagi tahu supaya you faham. Okay. So jangan rasa macam dah tak ada harapan dalam kehidupan, dah tak ada harapan dalam bisnes, dah tak ada harapan dalam biasa. Sebab tetamu kita yang akan datang ni yang kita akan invite sekejap lagi. Episod lepas bukan doktor tapi buka klinik. Kali ni doktor. Doktor betul. Doktor betul. Tapi asalnya general practice. Yes. Maksudnya medical klinik biasa. Klinik general. But now dia jadi klinik pakar. Pakar lelaki pula tu. Pakar lelaki pula tu. Tak mudah jadi pakar lelaki pakar wanita mudah sikit. Selalu sebab hari tu saya ada pergi visit tempat doktor lah. Lepas tu dia kata, Aman, biasa tak dengan klinik pakar lelaki? Jarang. Sebab lelaki ego. Itu dah satunya. Nak pergi pakar lelaki, orang dah sasah. Something ke? Mesti something tak kena. Kan malu. Kau tak malu Amir? Aku pun malu kan. Betul tak? Betul. Sebab lelaki ada ego, wanita ada different sikit, dia jenis open kan. Jadi apa kemudian apa tadi? Lepas tu dia kata, pernah tak dengar klinik pakar lelaki? Tak, selalu pakar wanitanya ramai. That's why saya buat. Exactly. Sebenarnya ramai abang-abang yang perlu dibantu kan. Sebab abang kalau tanya semua hebat. Doktor berkongsi juga benda tu. Kalau tanya hebat, semua minimum pun 10 minit. Tak apa dia buat tak tahu. Cik Razan ni? 15 minit. Kalau tanya tak kalah lelaki. Okay. Tapi kalau menghadap doktor barulah kebenaran tu. Actually it's education. Ada memang lelaki ramai ada isu. Yes, it is. Sebab kalau kita tengok kan business doctors ni, saya tak nak sebut lagi nama dia. Business doctors ni adalah mengambil opportunity dalam permasalahan yang ada. Exactly. Sebab itu juga Datuk Wira ajar. Yes. Kau dah tengok masalah orang ni apa. It is. Ambil opportunity yang ada. Jadi kepada anda yang lelaki-lelaki, abang-abang yang ada masalah, belum terlambat.
Masih ada harapan. Cari jalan. Ya, kalau nak cuba nak cari dropship, Aku pula pergi. Okay, seronok kita excited nak invite beliau kejap lagi bersama-sama dengan beliau. Tapi sebelum tu, betul lah kita punya conversation tadi berlanda. Kalau anda masih lagi boleh ingat apa kita cakap, pertama, banyak idea-idea ni kita dapat dalam keadaan yang kita tak bersedia, tak ready. So persediaan tu kita kena buat awal lah. Kena macam saya cakap tadi lah. Saya selalu dapat idea masa saya shower. Cepat-cepat kita ada voice over dan kita record. While driving pun sama. Tengah-tengah driving tengok dapat idea. Tengah-tengah dengar lagu tu dapat idea. Kalau kena berhenti tepi sekejap, berhentilah. Janganlah tight masa bahaya. Itulah gunanya voice over tu. Voice recording tu. Okay, kemudian apa lagi? Ingat pepatah Melayu ke English ke, memang ada bagi tahu yang kalau ada kehendak, di situ ada jalan. Kau cuma takkan ada jalan bila kau dah tak ada kehendak tu, Dik. Betul. Dah ada hadis juga, kena ingat juga. Allah kata, aku takkan uji hamba aku lebih daripada kemampuan dia. Jadi kalau kita ingat ni semua, InsyaAllah kita boleh jadi manusia yang lebih berdisiplin, bersemangat, dan kita dapat mengharungi semua cabaran-cabaran kita dalam kehidupan kita seharian. Kita nak kena jadi proaktif je sebenarnya. Kalau kita tak proaktif tu bahaya. Masalah normal. Semua orang ada masalah. Ada. Confirm ada. Dan I don't want to wake up as you tomorrow. You don't want, right? I don't want. Because you can handle your problem, not me. Okay. So kita akan commercial break dulu. Betul. Kita akan kembali bersama-sama dengan anda dan juga tetamu kita pada hari ini, seorang yang cukup istimewa, viral di whole Malaysia. Sebut je dia, tengok video dia, semua orang akan kenal. Scroll je banyak je lah video dia, walaupun tak berkenaan. Betul. Selalunya kalau saya yang viral, kakak-akak yang suka, dia abang-abang yang suka. Okay, kita jumpa kejap lagi. Terima kasih. Kejap lagi, subscribe, on notification dan terus komen. Jumpa dengan kejap lagi. Selamat kembali dalam podcast Wirausahawan episod yang ke-7. Tadi Cik Rais kita cakap last episode adalah bukan doktor tapi buka klinik. Kali ni betul-betul doktor yang kita bawakan ke studio. Kita bawa jugalah. Kita sebut selalu kita bawa. Saya teruja ini maksudnya, tapi tak nak tunjuk je macam mana. Sebab doktor yang bersama dengan kita kali ni adalah doktor yang bukan biasa-biasa, yang luar biasa. Jadi kita nak ucapkan selamat datang. Terima kasih Dr. Samhan. Dan welcome to our studio. Terima kasih banyak Aman. Yes. Dan you officially Wirausahawan yang ke-6. Wah. Tahniah pada you. Thank you. Rasa berpuas sangat ni. Okay doktor, kita nak you mungkin sikit sebanyak introduce yourself pada kita punya audience. Silakan. Alright. So saya Dr. Samhan, as you know, dekat platform social media dan paling banyak dekat TikTok lah. Saya punya followers dalam 1.5 million. Lepas tu saya juga merupakan anak didik Datuk Ira Azan Osman dengan Rishwork. Dan saya sekarang merupakan pengasas kepada HIM Clinic HIM Clinic. Fokus kepada kesihatan lelaki dan lebih fokus kepada mereka yang ada masalah game awal. Game awal. Kadang-kadang ada words tu nak sebut. Game awal dan juga masalah yang susah nak tegang. Fokus kepada itu masalah besar, Man. Masalah besar. Tak faham, Man. Ada masalah? Ui, tak ada aku. Itu yang tipikal lelaki. Lelaki takkan bingit. Lelaki takkan bingit. Dia akan deny. Kurang-kurang 20 minit, Man. Okay. Wow, Dr. Samhan ni bukan lagi nama asing dalam industri dan juga dalam sosial media. Tahniah dapat 1.5 juta pengikut di TikTok sahaja kan? Ya, betul. Di Instagram berapa? Instagram 180k, Facebook 650k, Alhamdulillah. Telegram dalam 240k. Bukan biasa-biasa tau. Doktor influencer ni. Kita pun sembang-sembang ni baru berapa je follower kan? Sebab diminati ni satu benda yang luar biasa bagi saya. Tapi macam Madam Muhadi tu, kita tanya dia, macam mana you jadi diminati orang? Kalau doktor sendiri, kenapa you diminati? Kenapa? Nak kata handsome tak handsome? Takkanlah. Handsome.
Okay. Tapi kita tahu masyarakat kita ni suka ilmu. Okay. Dan masyarakat kita sangat respect kepada dua orang, iaitu ustaz dengan doktor. Okay. Dan doktor bila bercakap tentang kesihatan, masyarakat nak belajar lebih tahu, especially dari online. Okay. Dan saya banyak sharing berkenaan dengan kesihatan di semua platform saya. Dan ramai nak follow sebab nak tahu, nak belajar. Nak belajar. Jadikan you sebagai sumber fakta lah. Betul. Ya. Especially kalau fokus yang kepada satu-satu penyakit saja. Yes. Ya. Sejak bila betul. jadi influencer ni? I mean, influencer tanya doktor dulu sejak bila jadi doktor. Aduh. okay, tak apa. Kejap kan awak tanya. Sebab macam tak nampak jadi doktor dah. Kita nampak jadi doktor. Ya, influencer. Baik. Sejak bila jadi influencer ni? Kalau influencer dah 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Dia dapat award TikTok. Oh ya, you dapat award TikTok. Award TikTok. Wow. Tahniah. Untuk Best Education Award. See? Wow. TikTok bukan tempat menangis. Bangga rasa sebab circle kita kan. Kamu kita dapat bersama dengan artis je. Wow. Okay, sejak bila lagi? Memang dah lama jadi doktor. Okay, mungkin doktor boleh kongsikan sikit tentang HIM Clinic dan juga mungkin boleh kongsikan juga dengan your currently ada klinik lain yang tengah manage dan sebagainya. Silakan doktor. Alright. Okay. So basically sebelum saya masuk Richwork, saya memang ada klinik dan dua brand lah, Hijrah dengan Ikram. Dan selepas tu bila saya masuk ke Richwork, dah berjumpa dengan Datuk Wira. Datuk Wira tanya saya balik berkenaan dengan kenapa tidak untuk ada klinik secara online. Sebab apa? Sebab antara market yang Datuk Wira bagi tahu berkenaan cerita tentang pasaran, antara pasaran yang besar adalah berkenaan dengan F&B, fashion, dan tak ramai yang touch berkenaan dengan men's health. Okey. Kesihatan lelaki. Kesihatan lelaki. Sebab dia adalah market yang tak ramai yang nak involve. Kita biasa dengar doktor sakit puan. Yes. Dan orang perempuan sangat particular berkenaan dengan kesakitan dia. Dia akan kesihatan dia. Yeah. Dia mesti akan datang jumpa doktor, nak tahu rawatan itu. Dia siap bawa lelaki siap bawa suami untuk teman. Dia sangat transparent lah wanita. Dia tak ada masalah. Kita pula kena teman like okey. Itu pengalaman sendiri. So that bila men's health, dia lelaki ni dia ada ego. Okey. Ego yang sangat tinggi, dia tak akan reveal apa penyakit dia, masalah naik tak naik ke, masalah awal ke lambat ke, dia tak akan reveal. Itu tipikal orang lelaki, dia nak untuk nampak kuat, sentiasa kuat. Setuju. Especially depan wife dia. Setuju. Dan tapi dia perlukan rawatan tu. Setuju. Aku ada masalah. Setuju. Tapi aku nak solve my problem dekat mana? So apa kebiasaannya lelaki dia pergi online. Dia cari kopi kuat, dia cari supplement makjun, dia cari minyak dok. Minum kopi tu kuat sangat sampai darah tinggi. Kecil manis. Masya-Allah. Okey. So apa yang jadi adalah mereka ni sampai ada komplikasi yang teruk. Yes. Kita biasa dengar yang sampai masa tengah bersama dengan isteri mati, tangkap jantung, heart attack. Betul. Heart attack. Sebab overdose. Dan kita tidak tahu produk-produk ni adalah daripada mereka, bukan doktor pun. Dan juga mereka ni ambil ubat tanpa dia orang tahu sebenarnya dalam kopi tu memang letak ubat kuat. Ubat kuat. Dia tak boleh handle, tak boleh tahu habit tu. Sebab kita tahu macam Viagra, kita biasa dengar Viagra, macam Tadalafil adalah ubat kuat yang kena ada prescription by doctor. Kebiasaannya kebanyakan mereka yang di luar sana yang menjual lah, mereka akan letak bukan double dose, bukan, dia biasa triple dose. Dosage yang tinggi. Because Viagra ni ada sedikit dia boleh dapat stop. So will make people addicted jugalah at the same time. Addicted, dan juga dia depends on sebab dia perlukan testimoni. Dia nak barang power, padu sampai runtuh katil sampai ke pagi. Itu yang diperlukan testimoni. Ganas sangat. Sebab tu kebiasaan kita tengok kan. Itu words-words yang diguna untuk dia buat marketing, so that dia boleh letak dia punya dekat website page, dan dia tulis power, barang ni padu, lepas tu bagi tahu member pula barang ni padu, power, boleh try. Tapi the thing is, kalau orang muda ambil sebab jantung masih kuat. Betul. Kalau orang yang tua umur 60 ada heart condition, pernah buat operation bypass dan sebagainya, tak boleh cope dengan dos triple, tak boleh cope. Kalau kebiasaan dos 100 mg, sekarang 300 mg, 500 mg, dan berlaku komplikasi sehingga boleh membunuh.
Itu bahaya tu. Bahaya kan? Bahaya. Ini isu bukan Malaysia saja tau. It's a global issue. Yes, sebenarnya. Cuma macam Dr. Salman cakap, Dr. Mira melihat ini benda tidak ramai orang nak membantu selesaikan masalah ni. Jadi you lihat this is a good opportunity. Tambah lagi ada pengetahuan, ada kepakaran, dan lahirlah Him Clinic. Tapi the best part is Him Clinic ni adalah klinik digital atas talian. Okey. 100% online. Sebab apa? Pada permulaannya adalah kita menganggap bahawa lelaki ni, seperti kita tahu tadi, dia adalah ego. Dia nak jumpa doktor, nak bagi tahu doktor, nak face to face dengan doktor, malu. So kita akan buat klinik secara online 100% dan dia boleh book consultation dengan kita, dan kita akan call, tanya apa masalah dia, dan kita plan apakah rawatan yang sesuai untuk dia. Dan kita post ubat ke rumah mereka. Tak perlu datang ke klinik, tak perlu jumpa doktor, tapi kita boleh solve the problem. Disebabkan tadi ada faktor malu dan ego tadi untuk. So dah bermula dah? Dah. Macam mana sambutan dia? Sangat-sangat memberasakan. Dalam tabir Ras Muhammad tak ada kan? Belum lagi. Kita ada nama lain. Kalau ada isu pun sobat, kita kenalah jumpa doktor. Isu kan? Most of the patient adalah menggunakan nama lain. Nama samaran. Ada nama samaran. So you okay with that? Okey, tidak ada masalah. Dari segi compliance tak ada masalah? Tidak ada masalah untuk pakai nama lain, nama samaran lah. Nama samaran. Kita memang ada semua data. Memang kita akan minta juga, tapi permulaan untuk dia book consultation. Dan tak perlu detail. Tak perlu detail. Kepercayaan tak ada lagi. Belum lagi. Dan sebab kita pergi klinik, kita bagi kita punya real IC, kan, IC, rekod sejarah kita. So dia tanya soalan kan. Bila kita contact, call dan sebagainya, baru kita ambil detail. Okey doktor, saya tanya soalan sensitif sikit doktor. Silakan. Berdebar dah saya ni. Kita pergi klinik. Sebelum kita jumpa doktor, bagi tahu apa sakit kita kan, doktor check kita punya blood pressure, kita punya heartbeat, macam-macam check dia ada kan. Dan barulah doktor tu faham keadaan kita dan sebagainya. Dan bila nak bagi ubat pun dia akan check, tengok condition kita waktu tu, tengok apa sakit kita dan sebagainya. Tapi bila macam you, bila buat secara digital, you tidak dapat menyentuh pesakit secara fizikal. Tak bahaya? Alright, good question daripada Torres. Dia sebab kenapa kita pakai Him Clinic, dan juga kita spesifik kepada masalah erectile dysfunction dengan premature ejaculation sahaja. Sebab these two disease, dia tidak memerlukan physical touch. Kita boleh diagnose based on quiz. Soalan. Itu memang global, international quiz. Dia akan dapat jawab quiz 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau ada scoring, kita tahu level mana dia. Level 1 tahap 1 ke, tahap 2 ke, tahap 3. So kita akan bagi rawatan based on tahap dia. Provided dia jujur lah. Dia kena jujur lah. Dia kena jujur. Tapi kalau misalnya dia ada masalah prostate ke, HIV ke, masalah gonorrhea ke, itu memang kena physical touch, jumpa doktor, kena ambil darah, check, kena review masalah testosteron. Itu tak boleh online. Sebab tu kita spesifik kepada masalah ED dan PE sahaja. Yang hanya mulakan quiz sahaja. Dan kita tahu dah level dia level mana, kita bantu dia. Memudahkan. Kalau bagi doktor sendiri, bila dah terjun dalam digital klinik dengan physical klinik, satisfactionnya mana yang prefer? Kalau in term of lebih ramai, saya suka kepada online. Sebabnya kalau kita buka physical klinik, mungkin radius dia tak besar sangat. Local. Orang kawasan localize. Kawasan tu sahaja akan datang klinik dan dapat rawatan. Tapi bila online klinik ni, dia seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, boleh book. Luar negara pun boleh. Ada Brunei, Singapura yang beli. So adakah that physical digital clinic akan diteruskan? Ya, betul kan? Betul. Tapi kita akan juga buka physical clinic juga. Akan buka physical clinic sebab ada permintaan, demand. Minta masa tanya lagi sekali. Adakah idea ni dicetuskan oleh doktor sendiri ataupun dicetuskan oleh Datuk Gira? Totally idea daripada Datuk Gira. Besar nilai dia ni. Terlalu besar. Macam mana you accept benda tu buat pertama kalinya, sebab you memang dah ada klinik. Physical klinik. Macam mana you accept? Bila Datuk Ira bagi the idea berkenaan online klinik, Him Clinic, sama spesifik kepada men's health, saya mula-mula fikir, is it possible? Saya fikir jadi ke tak jadi, dan Datuk Ira tunjuk proof. Dekat US dah buat macam ni, dekat UK dah buat. This is the data berkenaan berapa ramai patient yang dia bantu, berapa ramai yang dia dah solve the problem. Dan bila saya tengok, dahsyat, sebenarnya Malaysia tak ada.
Ya, Belum tak lagi ada, start. tak pernah dengar. So you are the first one The anyway. first one. Ya. Wow. Kita buat benda ni. Tahniah. Betul apa? Tidak, you buat. You jangan jadi Datuk Ira kan jadi doktor yang tak apa-apa macam doktor biasa ni. Okay. Ah, So kerja so luar dia- biasa. luar biasa. So Luar idea tu biasa. dicetuskan oleh Dr. Vira. Ya. Dan execution tu dilakukan oleh you dan The team lah. still lagi dalam guidance Dr. Vira, because nak buka the physical shop klinik sekarang ni pun dengan atas perbincangan dengan Dr. Vira. Ya. Betul tu salah apa saya cakap? Betul. 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 Okay. Kalau daripada bulan 1 bila? Bulan 1. Bulan 1 buka Bulan 1 this year. sampailah ke bulan 10 11 ni. How was it? Oh. Dari segi Berapa persen, revenue? If you can share lah. So far alhamdulillah bila kita buka 100% dan saya ada platform saya personal sendiri dan kita war-warkan berkenaan dengan HIM Clinic, sangat memberangsangkan, permintaan sangat tinggi dan paling kita orang happy adalah daripada feedback daripada mereka semua. Testimoni lah. Testimoni bagi tahu kenapa doktor lambat sangat buka klinik ni. Oh. Sampai tahap macam tu. Ya. Kenapa? Ini masalah global lah. Masalah besar ni. Ya. Dia kata kenapa doktor, mana doktor selama ni? Rasa bersalah. Saya rasa besar of course. Sebab benda ni bukan untuk tujuan pada mereka yang tak berkahwin. Ya, betul. Kalau tak berkahwin, tahan dulu bro. Tak sabar. Jangan. Ini betul-betul pada siapa yang berkahwin. Ya. Dan salah satu, bagi saya berpengalaman yalah kita dah kahwin, ada anak dan sebagainya. Salah satu kunci kebahagiaan rumah tangga adalah ini. Ya. Ini nombor satu tau. Bukan salah satu, nombor satu tau. Statistik penceraian pun mengatakan ini. You dia. must make sure that your wife is happy. Ya. You must make sure that it's your responsibility. Tu panggil nafkah tu. Ya. Sebab kita cerita ada- ni. Je lah Pak ni saya diam. Sebab kita memang sebagai seorang suami tanggungjawab kita ada kena dua nafkah. Bukan setakat nafkah zahir, Batin. tapi nafkah batin. It's true. Dan ramai lelaki tak boleh nak deliver nafkah batin. Bukan diorang tak nak. Dia just tak mampu. With whatever reason lah. Sorry doktor. Kenapa selalunya terjadi? Why? Pemakanan ke? Okay. Lifestyle ke? Okay. It's a good question juga. Kalau dulu this problem tidak terlalu besar sebabkan dia kesihatan kita ni, kalau dulu lah kita tengok orang dulu, lelaki dulu yang pakai bell bottom, yang kita susah jumpa orang lelaki boroi, susah. Semua sekeping-sekeping, pinggan kecil dulu. Tapi dia introduce dalam market dengan makanan fast food dan sebagainya. Kita dah ubah gaya hidup. Jadi orang akan prefer makan burger, makan nugget dan sebagainya. Jadi the new generation, even kita tengok data pun, jangka hayat makin pendek. Kalau berbanding dengan orang dulu, boleh cecah sampai 100 tahun ada. Betul, setuju. Sekarang nak jumpa orang yang cecah 100 tahun susah nak jumpa. Disebabkan introduction dengan makan makanan itu. So bila dia akan efek apa pun masalah kesihatan, efek daripada makanan. Bila lelaki tak jaga makan, tak jaga berat badan, dia akan melibatkan hormon dia akan makin turun. Hormon testosteron, hormon lelaki. Bila spesifik pada hormon testosteron makin turun, dia akan efek pada masalah game awal, masalah kurang tegang. Kejantanan tu makin menipis lah. Kejantanan tu makin menipis. Betul lah tu. Dan kejantanan tu makin menipis. Dan ikut data, especially masa COVID, dia efek lagi kepada lelaki semakin ramai kena anxiety. Yes. Sebab post-COVID. Antara isu yang menyebabkan game awal adalah anxiety. Dia cepat gemuruh. Stres, gemuruh. Dia kata, aku mesti boleh 40 minit ni, boleh 50 minit ni. Sekali 2 minit je. Sekali 2 minit, dia jadi anxiety. 2 minit pun dah aku sudah kuat lah. Sekali 2 minit lah. 10 saat je. Masya Allah, tabarakallah. Okey, topik ni dengar sensitif lah, kasar. Dengar macam, tapi bagi saya pendidikan ni penting untuk masyarakat. Especially kita punya audience ni memang dewasa kan. Sebab benda ni pun tak diajar dalam kursus kahwin dan sebagainya kan. Sekolah pun tak ada. Jadi doktor, you have done a good job. Tahniah. Saya tengok sebabnya kita berkenaan dengan sex education adalah tidak diajar dengan proper way daripada kita punya turun-temurun. Sebab kalau kita bercakap tentang topik dalam kelambu,
kita akan jadi tabu daripada masyarakat. Our parents pun tak nak cerita pasal Tak nak cerita. Dia akan anggap bila you besar, you akan faham, you akan belajar sendiri. Tapi exactly. Betul tu. Betul. Itu yang berlaku. Sex education tak proper way dalam even masyarakat kita sendiri. So bila berlaku macam tu, bila first time malam pertama apa perlu aku buat apa aku perlu prepare, apa aku nak buat, perlu tak aku perform. Dia akan tak ada direction, tak ada education well prepared, well educated berkenaan dengan this topic. Perlu langkah harimau ke? Apa? Malam pertama kan. Perlu buang mana dulu, kasut dulu ke? Semua dulu. Okay, very topik tu. Saya redirect topik tu. Okay, Dr. Saman, saya nak tahu the first program ataupun classes yang buat you kenal Richworks, tiba-tiba out of sudden tiba-tiba ada Dr. Saman. Mana datang Dr. Saman? Ini lagi menarik. Sebabnya saya tak pernah join MMM, tak pernah join BBB. Mana-mana program Richworks lah. Never. Saya tak pernah. Tapi dia think, saya tahu dalam jauh sudut hati saya perlukan mentor untuk saya belajar dan guide saya. Dan masa selepas PKP hari tu, saya pergi ke Umrah. Dan masa saya naik Bukit Hira, Gua Hira, saya naik tu sama dengan salah seorang Titan. Dan dia saya tanya dia sebab pada permulaannya saya sinonim dengan Datuk Wira. Masa tu sangat besar isu yang scam lah, PhD palsu lah, everything. Jadi saya sangat skeptikal, betul ke dia adalah orang yang betul nak jadi mentor. Tapi kebetulan Allah susun pada masa tu, kita orang berdua je dengan wife saya, dan juga dia dengan wife dia. Yang lain semua tua, tak boleh nak naik. Kebetulan kita orang dua pasangan je naik. Dan kita sembang sepanjang naik tu, kita sembang macam mana you punya pengalaman di mentoring oleh Datuk Wira. Dan kita cerita, betul ke jadi siapa sebenarnya Datuk Wira? Dia cerita. Saya pun semasa tu saya sangat touch, sebabnya saya fikir balik, sebab masa tu sebelum tu saya doa depan Kaabah, ya Allah tunjukkan aku seorang yang boleh guide aku untuk ajar aku belajar tentang bisnes. Dan saya gerak hati saya memang nak tahu lebih lanjut, dan kebetulan Allah susun naik dengan dia, dan dia cerita pula tentang Richworks. Dan masa tu juga saya tanya diri saya, pada masa tu Datuk Ira kena COVID teruk. Lepas tu dan dia dapat recover, dan saya kata why not aku kena belajar sebelum dia tak ada. Sebab Allah dah nak ambil dia, tapi Allah bagi peluang kedua untuk kau ni, Samhan. Hampir dah masa tu. Allah bagi kau peluang kedua ni. Kalau kau tak pergi belajar, kau akan rugi. So saya naik dan saya discuss dengan wife saya. Saya decide, saya kata kita kena daftar. Balik daripada Mekah, saya terus register dan juga terus masuk interview Titan. Dan Alhamdulillah terus diterima, terus masuk Titan. Masa tu dah glamour dah? Masa tu glamour. Tahun bila tu? 2022. You ada cakap tentang you need a mentor that time. Why that business need the mentor in the first place? Why do you think you need the mentor? Ada cabaran ke masa tu? Ada cabaran ke dalam business you? Nak kata cabaran yang terlalu besar, tidaklah. Sebab kita orang growing. Tapi saya tahu saya punya capability boleh pergi jauh lagi. Dan saya perlukan orang tunjuk, okay, this is the way you kena buat, begini. This is the direction. Sebabnya kalau saya tak pergi lebih jauh, saya akan rugi masa saya, umur saya. Sebab tak ramai macam ni. Tak ramai macam Dr. Saman. Yang dah growing, aku pandai, aku bagus, aku belajar, aku buat lah apa patut. So saya tengok billionaire, dia orang ni macam mana dia buat duit banyak gila dalam masa umur bawah daripada 30. Yang baru umur 35 buat duit banyak gila ni. Mesti dia orang ada satu tips ataupun siapa yang guide mereka ni. Exactly. Dia pergi sekolah mana kan? Dia pergi sekolah mana, dia belajar dekat mana kan semua. Aku ni mungkin jago kampung lah dekat Terengganu ni. Jago kampung biasa-biasa je. Jago kampung, tapi kau ni tak main lagi level-level yang international. Sekarang tak ada lah. Yang famous ni luar pada KL. KL tengok Ahmad ni. Tengok Rasma. Kita akan commercial break dulu. Kita akan kembali kejap lagi. Jadi jangan ke mana-mana. Stay tune sama kami. Subscribe, on notification, share dan like, dan juga komen jika perlu. Dan kita jumpa sekejap lagi. Stay tune. Dr. Saman ada lagi. Okay, thank you.